Anda bersama Iris Institute, inilah Sepintas Lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam podcast Iris Institute di luar kotak. Hari ini kita bersama dengan seorang panel, Encik Nazif daripada Perunding Kanan Sains dan Teknologi ISMA. Bersama saya agak ada moderator ataupun sahabat baik saya lah, Saudara Ashraf Farid, CEO Iris Institute. Selamat datang, saya ucapkan kepada Encik Nazif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, hari ni kita banyak cerita sekarang tengah musim movie Oppenheimer. Dah tengok? Saya tahu kat sini dia dua dah tengok. Saya belum tengok lagi, tapi yang dah tengok trailer Ashraf Farid lah. Cuba Abang Nazir tengok lah Oppenheimer. Sudah. Oh, dahsyat. Oppenheimer. Saya nak tengok Barbie tak sempat lagi. So, Saya ni dan anak lelaki 5 orang. 5 orang dah tengok Oppenheimer. Tengok. Diorang macam mana reaksi dia? Okey, tak tidur langsung. Tak tidur langsung? Tak tidur langsung. Paling kecil umur? 13 tahun, form 1. 13 tahun dah tengok Oppenheimer. Macam mana dia lepas tu? Dia kasih rating perfect, 10/10. Oh. Mungkin tak ada apa istilah dia. Mungkin boleh cerita sikit kot. Cerita Oppenheimer ni secara khusus tentang apa yang berlaku. Sebenarnya dia cerita tentang apa sebenarnya? Okey, tapi kalau nak jawapan pendek tu Encik Ashraf lebih pakar lah. saya dah tengok ni baca trailer. buku je lah, baca buku. Ni orang tengok. Tapi ikut buku ke cerita tu tak? Ada yang ikut buku, ada yang tak ikut lah. Dia seperti biasalah. Cerita sejarah ni dia tak boleh terlalu taat kepada buku. Fakta nanti dia bosan lah. bosan. Jadi jalan cerita tu dia ada ambil beberapa unsur yang fakta dan ada beberapa unsur yang bukan fakta untuk menjadikan dia sebuah filem yang orang takkan tidur lah. Betul. Orang minat lah. Kan? Cuma abang jangan spoiler bang. Mungkin cerita yang tak spoiler lah. Cerita yang tak spoiler lah. Oh, Takut spoiler lagi. Saya tak tengok lagi. tak apa, nanti boleh edit lah. But projek apa Manhattan tu actually apa projek sebenarnya dalam cerita tu, cuba ditonjolkan dalam Oppenheimer. Okey, secara umumnya Oppenheimer ni merupakan Robert Oppenheimer lah, seorang saintis pada lebih kurang di antara 1920 hingga 1970-an. Tak silap saya lah. Cuma dia secara Before after World War benda tu. dia konteks itu selepas, pasal dia start daripada Oppenheimer masuk universiti kan di Cambridge kan, dan kemudian berakhir dengan satu interview lah di antara satu komiti dengan dia pada lebih kurang 1950-an tak silap saya, selepas Perang Dunia Kedua, untuk membuat keputusan sama ada nak meneruskan kelayakan dia untuk satu posisi keselamatan lebih kurang lah kan, lebih kurang untuk komiti atom tak silap saya. It's a global community Dia untuk US saja, untuk US saja. Tapi benda tu menjadi satu isu yang besar lah dekat Amerika Syarikat masa tu. Kan, jadi Oppenheimer ni seorang yang agak complicated sikit. Kan, jadi itu yang sebab itu dia boleh jadi apa filem lah. Kan? Tapi secara umumnya dia punya plot yang utama dia adalah menceritakan bahawa bagaimana kan seorang manusia bernama Oppenheimer ni berjaya akhirnya menghasilkan sebuah bom atom yang pertama sekali telah diuji di Los Alamos, New Mexico, US. Kemudian ada lagi 2 bom yang telah dihasilkan dan dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Bom atom lah. So semua sekali 3 bom. 2 bom tu dia punya teknologi dia lebih kurang, dan 1 bom tu teknologi dia berbeza. Jadi nak menunjukkan bahawa perjalanan projek tu dia ada beberapa reka bentuk. Maknanya dia orang bukan eksperimen dengan satu reka bentuk saja. Dia orang eksperimen dengan beberapa reka bentuk bom lah. Kan, dan tapi akhirnya menghasilkan beberapa bom. Jadi kita boleh mengatakanlah bahawa Robert Oppenheimer ni dia berjaya kan dalam masa 4 tahun lebih kurang, daripada 1941 hingga 1945 untuk menghasilkan sebuah bom atom. Kan, dan menunjukkan betapa hebatnya dia lah, sebagai seorang, bukan sekadar sebagai seorang saintis,
tetapi juga sebagai seorang project manager, sebagai seorang engineer, kan, sebagai seorang chemist, kan, dan macam-macam lah. Basically that's project macam kita bayangkan dia adalah satu projek buat bom atom tapi yang didrive oleh Amerika waktu tu, ataupun dia global punya projek ke ataupun dia ada pertolongan lah, sudah tentu kan. Projek Manhattan ni dia tidak akan berjaya kecuali dengan saintis-saintis daripada seluruh dunia lah, terutama sekali daripada Amerika Syarikat, daripada Eropah. Jadi boleh dikatakan tu contoh globalisasi lah, projek yang global. Cuma berjaya diurus oleh Robert Oppenheimer sebagai ketua projek masa tu, kan, untuk memastikan bahawa kesemua saintis dan jurutera dan sebagainya ini berjaya kan bekerjasama untuk menghasilkan bom atom yang boleh dikatakan agak susah lah pada zaman tu. Jadi bukan sekadar itulah dia melihat Robert Oppenheimer ni dari segi aspek-aspek yang lain lah, dari segi peribadi, dari segi kemampuan dia untuk menjalankan projek. Jadi itu yang sampai 3 jam suku tu. 3 jam suku sebelum. 3 jam Cuma suku. motif tu bukanlah pada Oppenheimer ke ataupun Dia lebih fokus kepada Oppenheimer sebenarnya. Plot dia tu adalah lebih kepada Oppenheimer dan bukannya bom atom tu. Kan bom atom tu boleh dianggap sebagai side cerita. kan sebagai plot yang tambahan lah. Tapi boleh kita katakan cerita tu sebenarnya tentang Robert Oppenheimer. Cuma kalau macam kita discuss benda ni, sebab bila mana kita bercakap tentang pembuatan senjata kan, memang macam dalam satu sudut bila kita sebut tentang cerita Oppenheimer ni, macam dia satu breakthrough lah dalam sains kan, sebab dia berjaya menemukan satu teknologi yang revolusioner, sebab dia berjaya mengubah banyak benda dalam teknologi. Betul. Namun dia benda ni dia menimbulkan persoalan pada kita, dilema, sebab sejauh mana sebuah negara itu dalam dia races dia untuk mungkinlah the moral dilemma untuk US sendiri, dia punya reason bangunkan benda ni sebab nak kata bahawa benda ni penting untuk keselamatan negara dia. Kan di satu sudut lah kan kita tapi kita tahu kesan terhadap pembuatan benda tu sendiri devastating lah. dia macam domino effect lah, lepas tu ada bom yang Dan dia menghasilkan orang kata suasana yang ketakutan sejagat dan menghasilkan orang banyak kan peristiwa-peristiwa yang timbul sebab itu. Dan benda ni macam kita ambil daripada konteks kita sendiri macam sejauh mana benda ni sebab US spend banyak dalam pembuatan projek ni sendiri kan, kalau macam boleh bagi gambaran sejauh mana kita menilai that project sendirilah from the perspektif. Okay, kita tolak tepi religion, bukan nak kata liberal lah, bukan nak kata liberal kat sini religion motif tapi maksudnya dari sudut vision negara kan, vision negara. How does Nazif Kalau kita sebut nak memelihara agama contohnya, kan sanggup tak kita sampai ke tahap tu untuk memelihara agama lah. Kan kalau kita nak kasih contohnya macam kerajaan Turki Osmaniyah kan, dia jatuh, katakanlah dia ada peluang untuk mengekalkan Turki Osmaniyah kalau dia ada bom atom masa tu, katakanlah. Okay, teknologi. Dilema tak Sultan menghasilkan benda tu masa tu, kan? Pasal kalau dia tak berjaya guna, dia akan jatuh, hilang khilafah, sekarang masuk sampai 100 tahun dah dan akan jadi negara sekular. Dilema tak? Mesti dilema kan? Kan kita ni bukan manusia yang sempurna, kan, dan kita tidak ada Rasulullah sekarang ni untuk menunjukkan kepada kita keputusan yang terbaik. Jadi kita yang kena berijtihad masa tu. Macam mana nak menilai kan? Adakah sepatutnya kita buat benda ni ataupun tak? Dan antara jalan ataupun kisah jalan cerita Oppenheimer tu adalah moral dilema ni lah, kan, yang dihadapi oleh kebanyakannya dihadapi oleh para saintis lah yang bekerja dalam projek tersebut, kan, dan juga Robert Oppenheimer lah. Cuma Oppenheimer ni dia telah membuat keputusan dan katakan bahawa lebih penting Amerika ada bom tu sebelum Germany, sebelum Jerman. Jadi dia pragmatik lah, boleh dikatakan dia realis lah. Dia realis. So dia memang fokus semua tenaga dia untuk menghasilkan, walaupun kos itu mahal, kan, walaupun harga dia adalah beratus ribu. Berapa kosnya? Bilion? 2 bilion? Kalau ikut waktu tu 1 bilion
USD. Oh, for that project. Lebih kurang lah, lebih kurang. Sekarang ni dah berapa puluh bilion lah. Kalau harga sekarang lah. Inflasi bagai tu. Jadi antara dilema juga yang dihadapi oleh Amerika Syarikat masa tu adalah Resource lah, how dia get the funding untuk support. Ke waktu tu US dah kaya, already kaya. US memang ada lah duit tu kan. Dia taklah semiskin Britain masa tu rasanya. Britain pasal dia asyik kena serang betul-betul. US yang kena serang adalah di negara lain. Di negara dia sendiri memang orang tak kacau. Orang tak kacau lagi kan. Germany tak berjaya sampai ke US. Kan. Jadi dari segi tu dia tak ada dilema lah. Tapi dilema dia adalah lebih kepada nak menamatkan peperangan tu. Okay. Adakah dia sanggup mengorbankan nyawa askar dia untuk mengalahkan Jepun, ataupun nak selesaikan cepat-cepat kita bom rakyat Jepun. Itu moral dilema dia orang lah masa tu kan. Kalau macam kita kena mengharapkan syura lah. Syura yang akan buat keputusan untuk kita kan. Maknanya dia orang akan timbang kat situ kan, penilaian agama tu kan macam mana. Sebab kalau kita pergi pada konteks itu kita bincang lah kuasa besar, maksudnya dilema dia kepada dunia dan sebagainya. Cuma kalau kita turun kepada konteks, okay, benda ni jauh lah kan, Malaysia sendiri. Okay. Apabila kita melihat kalau kita lihat pada konteks sekarang pun, dunia tak adalah berada dalam keadaan aman kan, maksudnya dengan apa pertelingkahan yang berlaku, perang Rusia-Ukraine dengan Laut Cina Selatannya, kalau kita sendiri. Tapi yalah, kita seolah-olah kita terpaksa, macam istilah kalau negara membangun ni, dia macam ada istilah terpaksa untuk memilih antara bread and butter dengan you develop your own stick lah untuk pukul enemy. Dia terpaksa memilih benda antara dua dan kita lihat banyak negara, khususnya negara kita lah. So kita lebih memberi tumpuan kepada ekonomi dan membina ekonomi, tapi pada masa yang sama ancaman keselamatan tu berlaku dan menjadi semakin orang kata agresif, semakin dahsyat, semakin kompleks. Tapi kita punya R&D tu sendiri, kita punya development terhadap industri pertahanan tu seolah-olah tak kelihatan. Betul. Dia sampai macam dia bukan setakat dilema nak serang ke tak serang ke, itu satu hal lah. Kalau kita sampai ke level US tu, dilema begitulah kita kata. Sekarang ni dilema nak bangunkan industri pertahanan pun dilema, kita nak ekonomi ke, kita nak fokus on pertahanan ke, kita nak fokus on pendidikan ke. Dia jadi dilema yang bukan level yang tadi lah, Oppenheimer tu. Yalah, sebab you bayangkan, you negara develop, baru merdeka, punya resource pun sedikit. Nak sedikit tak jugalah, ada resource. Tapi dia diupayakan pada benda tempat lain. So dekat situ pun macam satu dilema kita. Kalau kita tak Acap sebut tadi, macam kita ada ancaman baru. Tapi sebabkan tak pastilah sekarang ni dilema nak bangunkan R&D dari sudut pertahanan tu. Adakah dilemanya pada kita tak ada ancaman, ataupun dilema itu datangnya daripada kita tak ada political will, ataupun dilema dari sudut kita pandang ketenteraan kita hanyalah sebagai defensif saja. Kalau pada pendapat saya, kesedaran kita tu masih lagi terhad lah Kesedaran terhadap membangun keupayaan ketenteraan tu. Memang kita membelanjakan banyak untuk ketenteraan, tetapi saya rasa belum cukup lagi sebenarnya pada pendapat saya lah. Sebabnya adalah kalau kita diserang, dia akan menyebabkan harga yang lebih besar akan dibayar oleh negara. Kita kena tengok kesan kalau kita diserang tu. Maknanya contoh macam Ukraine, dia nak bina balik negara tu berapa ratus 400 billion dia mungkin trilion nanti. Jadi adakah lebih baik kita menggunakan wang yang kita ada sekarang ni untuk R&D, untuk bina kekuatan supaya musuh takut nak serang kita, ataupun kita nak gunakan untuk untuk bidang-bidang lain dan musuh tak takut nak serang kita. And bila sekali dia dah serang tu, dia akan membawa kerugian yang jauh lebih besar kepada kita lah. Sebab benda ni macam dilema sebab kita lihat macam negara-negara kuasa besar pun, kita deal dengan China kan, kita deal dengan Amerika, China lah especially. Walaupun kita bergantung pada keadaan ekonomi yang besar pada negara China, tapi in terms of security, keselamatan, bila mana dia masuk kapal dia dalam perairan kita kan, lepas tu banyak insiden-insiden yang sebegitu menceroboh sepadan wilayah.
Dan bukannya kita tak pernah ada pengalaman. Kita pernah diserang Jepun. Sebelum tu British dan Portugis, Belanda. Sebelum tu Siam. Kan. Jadi kita sebenarnya dah ada pengalaman diserang. Dan sebenarnya tidak mustahil kita akan diserang lagi pada satu hari. Yalah, Jadi adakah sanggup kita membayar harga apabila kita diserang tu? Kan? Ke kita lebih rela membayar sekarang dengan harga R&D di dalam sistem pertahanan kita untuk memastikan bahawa Malaysia ni sentiasa diguruni lah dan tidak diserang oleh musuh kita. Macam kita cerita tentang R&D ni, macam mana apa keadaan R&D kita? R&D ni research and development lah mungkin siapa yang penyelidikan dan pembangunan. Macam mana keadaan R&D untuk pertahanan kita? Sebagai orang yang berada di bidang dan membuat kajian dan melihat kepada landscape kita punya bidang penyelidikan terutama dalam aspek pembangunan pertahanan ni, how do you look? Bagaimana melihat pada benda ni? Yang pertama sekali, sebelum saya jawab soalan tu, saya kena sebut yang pertama sekali kemampuan saya tu menjawab terhad. Yang kedua, saya minta maaf lah dengan mana-mana pihak yang mungkin terasa dengan jawapan saya. Pada pendapat saya, kita masih ketinggalan lah dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi tentera. Terutama dalam masa beberapa tahun ni lah. Kerana sekarang ni peralatan ketenteraan tu sudah menjadi semakin kompleks. Semakin susah untuk kita bina dan semakin mahal. Kerana mungkin teknologi microchip, teknologi AI, teknologi guidance, guidance system, teknologi komunikasi. Jadi matlamat suatu sistem pertahanan tu adalah untuk menghapuskan musuh sebelum dia berjaya menghapuskan kita lah. Kan? Jadi bila musuh semakin hebat kemampuan pertahanan dia, kalau kita nak hapuskan dia dulu, kemampuan kita kena sebenarnya lebih hebat daripada musuh. Tak boleh sama. Tak boleh wampah. Kalau sama, dia mungkin rasa boleh makan ni Malaysia ni. Dia serang juga kita kan. Masalah kita kan. Jadi sebenarnya kita yang kena lebih hebat. Jadi nak menilai kita ni di mana, cuba bandingkan dengan musuh, kemampuan musuh. Lah, kita tak ada upper hand lah orang kata kan, nak mengatur senario tu. Kalau orang lain tiba-tiba nak perang, tiba-tiba berlaku konflik ke, kita tak ada, kita terpaksa ikut peristiwa tu. Nak defensif ke ofensif ke, kita mengikut peristiwa. Kita tak ada upper hand dalam kita menentukan peristiwa. Dan benda ni saya rasa satu persoalan yang memang kita kena fikirkan balik kan. Sebab bayangkan macam nak develop satu industri pertahanan ni bukan satu benda yang mudah. So dia perlukan talent. Talent sendiri. Talent bahasa Melayu apa? Talent bakat Bakat lah kan. Bakat. Pengetahuan, knowledge. Knowledge. Macam kalau contoh Oppenheimer tu sendiri, dia mengaplikasikanlah knowledge tu. Kan maksudnya adakah US sendiri membangunkan knowledge dalam bidang tu atau kemudian di-apply dalam penggunaan senjata, ataupun macam mana dia punya? Itu soalan yang sangat menarik. Sebabnya adalah Oppenheimer ni sebenarnya orang teori. Dia bukan orang aplikasi. Dia bukan seorang jurutera yang asli lah. Teoris lah. Theoretical physicist. Bukan hands on. Bukan hands on. Malah dia bila masuk ke dalam makmal, dia menjadi seorang yang agak noob lah kata. kelang kabut lah dia kan. Istilah itu. Jadi antara juga sebab mengapa bom atom tu berjaya dicipta adalah kerana kemajuan di dalam pengetahuan tentang atom itu tersendirilah. Pasal sebelum tu yang lebih teori yang lebih terkenal adalah teori disebut sebagai fusion, pemecahan. Bukan, sebelum tu kita ada quantum physics. Kita ada saya pun dah lupa. Tapi maknanya semua orang tahu tak ada tak tahu. Tak, quantum ni pada level atom lah tapi kebanyakan fizik yang kita sebagai pengguna kita gunakan adalah fizik yang kita belajar dalam tingkatan 5 tu. Kan macam ada kereta, momentum, angular dan sebagainya tu kan. Tapi maknanya dia lebih kepada fizik yang badan yang besar lah. Kan. Jadi quantum theory itu sebenarnya adalah sesuatu yang baru mula diperkenalkan pada zaman 1920-an ke 11-an gitulah.
Kan? Jadi apabila ada saintis-saintis yang mula memahami tentang perangai atom kan pada level atom tu, maka mulalah keluar teori-teori macam mana nak menghasilkan tenaga. Apa yang akan berlaku kalau kita tembak atom kan, adakah dia akan pecah kan? Pasal dalam Al-Quran kita sebut zarah kan. Tapi kita sebenarnya kita tak tahu zarah tu besar mana. Kan? Jadi masa tu saintis-saintis barat kan, terutama sekali di Eropah lah dia mengkaji zarah tu apa definisi dia sebenarnya. Mula-mula ingatkan tak boleh pecah, rupanya bila kita tembak dengan neutron boleh pecah pula. Kan? Jadi kat situ jadi zarah yang lebih kecil kan. Jadi sudah mula kajian tentang zarah ni pada zaman tu. Dan apabila berlakunya eksperimen di mana zarah ni ataupun zarah atom tu berjaya dipecahkan dan menghasilkan tenaga, maka terus saintis masa tu terfikir, kalau kita boleh buat pecahan ni secara berterusan, dia boleh jadi bom yang paling kuat sekali. Pasal kita tahu kan Einstein punya persamaan E equals to mc squared. Kalau kita ikut persamaan tu kan, kalau atom tu menghasilkan sedikit tenaga, lepas tu banyak atom semua akan pecah pada masa yang sama, maka tenaga yang akan dihasilkan tu sangat besar, malah lebih besar daripada letupan guna TNT masa tu. Secara teorinya saintis dah nampak dah kemungkinan untuk membina bom atom. Cuma secara praktikalnya yang berjaya adalah Oppenheimer dan dia punya saintis dan jurutera dia. Itu cabaran lah. Tetapi teori tu dah mula daripada awal lagi lah. Cuma nak merealisasikannya pasukan Oppenheimer yang berjaya. So kita punya, kalau ikutkan tu pembangunan talent di US tu maksudnya dia macam synchronize dengan classical physics classical physics kot. So dia ada quantum physics dan classical physics. Mungkin lah itu yang itu saya teringat knowledge daripada sejak zaman Enlightenment tu dia develop sehingga apa yang ada lah barat punya civilization, tamadun, mungkin istilah boleh guna tamadun. Kalau kita realiti kita ada capacity tak nak ada Oppenheimer sendiri? Apa Malaysia? Ada. Oh ada. Memang ada. Tapi kenapa dia tak jadi macam Oppenheimer yang ni bab ni boleh menyakiti setengah hati orang kan. Macam ni lah sebenarnya. Saya rasa di Malaysia ni ramai orang-orang yang bijak, tetapi saya rasa tidak cukup yang disalurkan ke bidang-bidang contohnya macam quantum physics lah. Bidang-bidang critical ni. Pasal tim Robert Oppenheimer tu beribu-ribu kan, beratus ribu semua sekali lah. Ratus ribu. Saintis dia tu yang start tu masa awal tu dah beratus-ratus saintis. Jadi adakah Malaysia ada kemampuan untuk menghasilkan saintis yang pada bakat yang tertentu tu pada bilangan tersebut? Itu baru zaman tu, sekarang dah kompleks lagi. Betul kan? Jadi kalau kita memang ada orang bijak pandai, tetapi adakah kita disalurkan ke arah tu? So banyak dekat sini kalau kita lihat dia bukan sekadar cabaran infra ataupun cabaran kewangan. Okay, itu ada cabaran, tapi lebih kepada cabaran knowledge dan how you develop the talent kat situ. So ini kalau sekarang ni pun yang ambil sains dan teknologi pun semakin berkurang. Orang bukan saja tak nak masuk sains dan teknologi dah kurang, orang budak pun dah semakin nak masuk quantum physics berapa ramai kan. Tak nak masuk universiti, apatah lagi yang physics and all those things yang tak nampak. Nak buat PhD. Oppenheimer dia PhD dia tamat semasa umur dia 23 tahun. Muda. Saya pernah terbaca satu Twitter dekat Twitter orang sebut, dia kata dekat Malaysia ni kalau kita ambil subjek-subjek di universiti yang bersifat theoretical, susah dapat kerja. Dia lebih kepada benda-benda yang apply. So yang theoretical ni maksudnya dalam maths, dalam physics, sebagai contoh biologi ke dan sebagainya, pure science lah. Susah untuk dapat kerja. Okay, which is satu sudut betul lah kan. Betul. Cuma tapi Oppenheimer dia daripada keluarga yang kaya. Itu kelebihan dia jugalah. So jadi elites of dia ada buffer lah kan. Dia ada comfort zone dia. Tapi maknanya dia boleh explore hobi dia, explore dia passion dia. Dan dia tak perlu fikir duit sangat. Okay dia dah PhD, ambil beasiswa. Kalau tak ada beasiswa, pakai duit sendiri. Tak ada. Ini memang keluarga dia yang biayai dia. So kita akan sambung selepas ni, kita bincangkan macam mana contoh kalau Malaysia nak melahirkan seorang Oppenheimer.
Okay, kita hentikan. Kita henti dia. Untuk next session. Okay. Kita berehat sebentar. Anda bersama Iris Institute. Inilah Sepintas Lalu. Okey, kembali semula kita kepada podcast Iris Institute. Kita bincang tentang dilema teknologi pertahanan kita di sudut R&D kan. Cuma kita ambil konteks baru-baru ni Oppenheimer. Bila kita cerita Oppenheimer bang kan, adakah kita boleh memiliki Oppenheimer sendiri ataupun kita dah ada Oppenheimer tu? Soalan yang Malaysia lah, konteks Malaysia. Sebenarnya kita dari sudut kepakaran, adakah kita dah ada Oppenheimer sendiri ataupun tak wujud lagi, ataupun Oppenheimer dah ada tapi tak diupayakan sendiri seperti Oppenheimer yang kita. Sebab dulu saya pernah ingat pergi ke Permata Pintar di UKM. Memang waktu tu dia ada budak yang brilian-brilian yang memang daripada sekolah genius. rendah, very genius. Tapi hasilnya ke mana produk-produk ni? Itu soalan banyak kita graduasi asasi pintar. Itulah kalau semuanya dihantar ke tentera punya beasiswa tu agaknya menarik kan. Sebab kita tak tahulah macam mana komen tentang our talent management di Malaysia ni. Sebenarnya saya ada berbincang lah dengan beberapa saintis di Malaysia dan yalah kalau saya rasa memang ada keperluan untuk kita menyalurkan budak-budak yang genius ataupun terlebih pintar ni kepada R&D semata-mata. Kan, maknanya janganlah kita suruh dia buat kerja-kerja management ataupun pengurusan kan. Pasal saya tengok ramai yang bijak pandai ni diberikan tanggungjawab yang berkaitan management semata-mata lah. Tak fulfill potential dia. Dia sebenarnya multi talented lah kan. Sudah tentu tak semuanya akan jadi manager yang bagus. Tapi dah memang dia disuruh ke situ kan. Dah beasiswa pun beasiswa management kan. Jadi saya rasa kita perlu menilai kembali kan, bagaimana kita mengurus bijak pandai yang terhasil daripada sekolah-sekolah kita kan. Dan kadang-kadang perkara ini sebenarnya adalah berkait dengan minat masing-masing lah kan. Jadi minat tu pun perlu dipupuk daripada tadika, daripada sekolah rendah lagi. Dan barulah kita boleh melihat keupayaan mereka ini dimaksimalkan. Cuma ada timbul persoalan di sini sebab kita macam, to be fair, bila kita tengok data, Malaysia bukan tak menghantar kita punya pelajar-pelajar dalam mendalami ilmu-ilmu macam ni kan. Maksudnya di sudut teknologi, ketenteraan, ICT dan sebagainya. Cuma bila mana diorang pulang, contoh kita hantar pelajar ke Jepun, ke US ke dan sebagainya. Even Russia pun ada kawan saya yang dihantar ke Russia untuk belajar tentang pesawat Sukhoi. Kemudian bila balik ke Malaysia, peluang pekerjaan tu tak ada. Mismatch. Dan dia orang pun bekerja di tempat yang biasa, akhirnya masuk ke Petronas ataupun jual takaful. Ni yang banyak lah sekarang ni kan, talent kita yang graduan kita akhirnya jual takaful. Jadi yang buat Grab, PhD. So adakah kita nak salahkan dia? Tak boleh, sebab dia nak survive, dia nak hidup. Peluang tu tak ada, pekerjaan tu tak ada. Masalah sebenarnya tu. Saya kasih satu contoh lah. Kalau contoh yang kita boleh tengok adalah teknologi Starlink. Starlink ni yang adalah baru ni. Starlink yang kecoh kan. Noor Ibrahim beli Elon Musk jadi internet satelit tu Datuk Seri Noor Ibrahim sebenarnya baru sahaja berjaya dicapai. Maksudnya? Maknanya dari segi kemampuan Elon Musk untuk menjadikan projek tersebut suatu projek yang berjaya. Tetapi pada masa yang sama Elon Musk juga bergantung kepada kemampuan teknologi itu tersendiri. Jadi chip kalau kita tengok dish atau pinggan Starlink tu yang kita pasang kat rumah kita tu kan. Kalau kita barai kan, kalau kita buka tu, dalam tu ada beribu chip yang diletakkan dalam tu. Dan chip tu telah dihasilkan oleh pelajar-pelajar daripada University of California San Diego. Di bawah penyeliaan seorang profesor yang bernama Gabriel Ribis. Profesor Gabriel Ribis ni saya pernah jumpa 2018 dulu. Saya pernah borak dengan dia lah. Dan salah seorang daripada
pelajar dia, tapi pelajar yang lama lah masa dia mula-mula nak mengajar, ni sebelum zaman Starlink lagi. Antara pelajar dia merupakan seorang pelajar PhD daripada Singapura yang dihantar oleh Singapura melalui beasiswa ketenteraan Singapura untuk belajar bawah dia, belajar macam mana nak membina sistem elektronik yang boleh digunakan dalam radar, dalam komunikasi, macam Starlink tu komunikasi lah, dalam electronic warfare, ataupun peperangan elektronik. Dan beliau telah kembali dan bekerja dengan Pusat Penyelidikan Tentera Singapura. Dan sekarang ni menjadi pengarah pusat tersebut. Ini dia ambil PhD mungkin lebih 15-20 tahun yang lepas. Tapi sekarang ni dia kerja di mana? Adakah dia kerja di MNC? Tak. Maknanya dia kerja di Pusat Penyelidikan Ketenteraan Singapura. Dan dia punya PhD adalah dalam bidang inilah komunikasi atau mencipta sistem menggunakan microchip untuk komunikasi. Maknanya kat situ kan, Singapura dia dah nampak kan ke mana dia nak salurkan bijak pandai dia. Dia hantar tu memang spesifik nak bekerja di Pusat Penyelidikan Tentera Singapura. Dah ada dah. Kan, maknanya pelajar tersebut tak perlu nak fikir pekerjaan. Pasal dia dah ada dah, dia punya talent path itu dah jelas lah. Kan, jadi sepatutnya bagi saya lah bijak pandai kita ni kalau boleh masuk ke dalam penyelidikan ketenteraan lah. Pasal ketenteraan ni dia ada kelebihan dia. Satu, ekosistem ni tu kerajaan yang tentukan. Okay? Dia tak perlu nak bersaing dengan syarikat-syarikat market player. Kan, bagi dia duit banyak dan dia akan mendapat sokongan sepenuhnya daripada kerajaan untuk membina sistem-sistem peralatan untuk ketenteraan. Jadi apabila ramai bijak pandai di situ, maka akan cepat berkembang lah. Akan ada di antara mereka yang akan menjadi usahawan yang akan keluar daripada Pusat Penyelidikan Tentera dan membuka syarikat-syarikat. Mungkin syarikat yang menjual peralatan ketenteraan, tapi mungkin juga membuat syarikat yang menjual peralatan untuk consumer, kan, untuk pengguna biasa. Sebab macam yang Nazif sebut sebelum ni, macam Silicon Valley pun asalnya ketenteraan. Kemudian trickle down kepada ekonomi consumer dengan apa yang kita dapat ni, Apple, Garmin, teknologi yang kita ada. So dia bukan sahaja untuk ketenteraan, tapi dia juga ada benefits dari sudut ekonomi. Maksudnya pasal R&D ni mahal. Jadi biasanya kerajaan lebih sanggup membelanjakan wang untuk menghasilkan penyelidikan yang berjaya. Kemudian hasilnya tu akan difikirkan bagaimana untuk dimurahkan. Jadi teknologi satelit ketenteraan tu mahal asalnya. Tapi macam mana saintis-saintis dia akan memikirkan, okey, saya boleh jual kepada rakyat kan, pada harga yang murah. Macam mana nak jadikan benda ni murah? Dan benda tu sebenarnya lebih mencabar berbanding dengan buat sesuatu yang mahal. Kan, jadi kat situ kena perah otak lagi, tetapi dia kena ada asas yang kuat. So asas yang kuat tu, pengalaman tu dia dapat daripada tentera. Bayangkan macam berapa besarnya peluang pekerjaan yang boleh di-create. Sebab dia ada diverse domino effect bila domino effect tu penting. Sebab bila kita tak bangunkan ekonomi kita sendiri tu dengan knowledge betul. yang betul, so kita akan lebih kepada menjadi consumer dan kita bergantung pada apa perkembangan yang berlaku di peringkat antarabangsa. Kita tolong jualkan barang orang di negara kita. So cuma itulah realitinya sekarang. Bila kita sebut R&D ni, saya tak rasa kalau kita sebut kerajaan tukar 5 tahun sekali. R&D ni perlukan masa mungkin 20-30 tahun. 10 tahun lah kita ambil contoh 10 tahun. Mungkin letak bawah majlis raja-raja. Dia kena something yang not being influenced by politics. Kan? Roadmap tu jangan ada orang yang kacau kalau boleh. Tapi saya lihat benda ni di Indonesia kan, even selepas ni mungkin Jokowi dah habis tamat term dia, akan digantikan mungkin lepas ni yang menang Prabowo ataupun siapa-siapa. Tak kisahlah. But the vision is there. Dia nak jadi Indonesia kuat by 2045. Siapa yang naik, dia akan teruskan juga vision tu. So Indonesia is there lah dalam vision negara tu. Kita masih lagi lepas ni naik Madani, kejap lagi mungkin Perikatan naik. Dah tukar vision. Mungkin kembali pada wawasan kemakmuran bersama. Wawasan kemakmuran bersama. So
inconsistent. Itu cabaran lah R&D kita Cabaran. ni bila kita Cabaran. sebut. Yelah, You over realize pada politics, bukan nation tu sih. duit nak guna banyak untuk mileage politik, pendidikan ke, subsidi minyak ke sebagainya. Tapi dalam masa sama kita di dilema kita, negara kita perlukan R&D untuk pertahanan. So dekat situ memang satu cabaran. Last kita akan jadi end user, beli je lagi mudah daripada kita buat. Kalau kita buat R&D pun boleh jadi tak jadi. Contoh Pasal adakah penyelidikan R&D tu, dia tak nampak macam mana dia boleh memenangi undi. Sebenarnya itu kalau dibangunkan dengan betul, orang lagi nampak kan, orang nampak peluang Tapi pekerjaan. adakah orang sabar ke tak lah? Yelah. Masalahnya. Orang okey lah, kita tengok satu fenomena sekarang, orang nak FDI cepat, bawa masuk company luar. Okey, segera kerja. Tapi adakah kerja tu sustainable? Sebab bila masa bila kos dah meningkat kat Malaysia, company tu nak tarik keluar, dia akan pull out je. yes. So terkapai-kapai lagi, tunggu lagi orang lain masuk. So Cabaran kita nak macam mana bawa. ni dilema kita dalam membangunkan. Mungkin ada soalan terakhir sikit untuk kita tutup kita punya perbincangan hari ni. Rasa dah menarik kita punya perbincangan ni. Sudah kita dah faham dari sudut R&D kita ada dilema, dan dari sudut kita ada wujud ke talent-talent yang kita dah wujudkan di situ. Tapi dari sudut kita nak jadikan R&D tu sebagai nukleus penting pembangunan pertahanan ni. Sebab kalau saya di sini, pengalaman saya juga bila saya bertemu dengan beberapa stakeholder yang dari sudut bidang pertahanan ni, hujah dia adalah untuk bangunkan industri pertahanan ni hanya di sudut belanjawan lah. Belanjawan pertahanan tu sendiri limited. Limited itu je hujahnya. Maksudnya yelah, kita katakan kat sini betul, kita boleh baru-baru ni kita tengok R&D sendiri, kerajaan dah peruntukkan 6 bilion untuk R&D. So daripada side itu kita nampak macam nampak satu bunga-bunga R&D kita akan berjaya. Cuma persoalannya jumlah kita dah ada bajet sekarang ni dari sudut pelaksanaan kepada R&D tu sendiri. Apa cabaran dan dilema yang kita kena fikirkan untuk dilaksanakan? Macam contoh R&D tu sendiri, adakah R&D tu dari sudut kefahaman kita tentang R&D tu buat research untuk improvise saja keadaan-keadaan aset-aset yang ada hari ni, ataupun apa bentuk R&D yang sepatutnya kita bangunkan Untuk menjadi Oppenheimer tu lah, something new you create for the world. Saya boleh katakan contoh, kalau kata kita masih ada research and development, tapi research kita untuk research apa barang yang paling baik dekat pasaran sekarang. Itu research lah tu. Adakah itu researchnya kita, ataupun ada definisi research? Apa pandangan sebelum kita tutup? Meninggalkan lebih dilema kepada penonton. Boleh tidur malam semua. Yelah, dia bergantung banyak kepada kesedaran lah, pemimpin negara. Kan, adakah dia mempunyai visi yang jauh, Vision. adakah dia mampu untuk bersabar, kan, ataupun adakah dia memikirkan KPI dia. Dan KPI ahli politik sekarang ni adalah diundi kembali lah, kan. Tapi apa yang berlaku di Indonesia contohnya, kan, apabila stabil, kan, Jokowi, maka banyak benda dia boleh buat, kan. Dan saya rasa Jokowi ni seorang yang mempunyai visi yang sangat jauh, kan. Dan dia bukan mengharapkan diri dia, tetapi dia mengambil orang-orang yang hebat di dalam bidang-bidang tertentu untuk merancang pembangunan Indonesia, kan. Jadi itu yang kita perlukan di Malaysia lah sekarang, kan. Dan pemimpin yang sedia ada, dia perlu nampak jangka masa yang panjang tu, kan. Dia tidak boleh memikirkan hanya keselamatan politik sahaja, Dia perlu fikirkan bahawa dia kena menggunakan duit sekarang ni untuk menghasilkan teknologi dan kepakaran supaya dalam jangka masa panjang, kan, trickle down effect ataupun domino effect tu akan menjadikan rakyat Malaysia lebih mandiri, lebih mampu untuk menjalankan tanggungjawab keluarga dari segi kewangan dan sebagainya. Jadi perlu ada sifat memikirkan long term vision tu. Dia kena, maksudnya kerajaan kena berani lah buat tindakan yang tidak popular lah kalau Dan itu bagi saya kita belum nampak betul-betul lagi lah. Dan ada, saya yakin dalam kerajaan ada orang-orang yang macam tu. Cuma adakah mereka ini dominan ataupun adakah mereka ini kurang dominan. Jadi kita perlukan orang-orang yang betul-betul dominan, yang berani
untuk memikirkan jangka masa panjang dan bukannya fikir jangka masa pendek ni lah kan. Dan jika itu visi yang mereka nampak, maka mereka akan membelanjakan sebanyak mana pun wang yang diperlukan untuk memikir secara jangka masa panjang. Itu satu benda jadi yang kalau sekadar nak jimat duit tu memang masalah lah kita. ya. So So investment yang paling strategik lah sebenarnya. Yeah. Kita kena buat sekarang ni. So benda banyak perkara, maksudnya kita nilai balik dari sudut visi negara kita ke arah mana sebenarnya negara kita hendak tuju. Sebab dalam keadaan sekarang kita nampak Saya rasa bajet ada je sebenarnya. Bajet ada je. Bajet ada. We got limited lah. So how do you allocate? we got resource, dan banyak negara lain dekat dunia ni pun tak ada banyak sumber yang besar macam kita. South Korea, Jepun Macam tak ada Pakistan. minyak. Tapi dia punya keutamaan priority dia tu jelas. Dan dia bersungguh-sungguh ke arah tu. Itu baru jadi. Dia akan baru mencapai jadi. lah pada benda tu. Okey, terima kasih Abang Nazif dan saudara Syafarik di atas perkongsian hari ini. Memang sangat menarik lah untuk kita timbulkan. Memang tujuan kita untuk timbulkan persoalan dilema-dilema itu supaya kita berfikir. Pendengar-pendengar berfikir tentang hala tuju dan vision kita ni, khususnya untuk industri pertahanan kita lah. So kita boleh tengok cerita Oppenheimer tu dalam framework tu, dalam kerangka tu kita tengok okey macam mana Malaysia boleh bangunkan kita punya kekuatan. Betul-betul ya. Saya cadangkan tengoklah movie, bukan sekadar trailer saja. full. Trailer pun dah rasa sedih. Trailer pun kita dah ni, kalau tengok lagi lah. Saya baik kita tak buat pokal lepas saya tengok. Macam saya dominate ni. Kan? Jadi dia banyak pengajaran dia, walaupun yelah dibuat oleh Hollywood kan. Tetapi persoalan yang ditimbulkan oleh filem Oppenheimer tu sebenarnya sangat relevan kepada negara-negara Islam juga kan. Jadi cuma kita kena meletakkan soalan-soalan tersebut dalam konteks syariat kita lah. Kerangka yang betul. Okay, terima kasih. Kita bertemu lagi di episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.